Terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Sebelum kita mengongsikan maklumat-maklumat semasa, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah cerah sejak pada pagi ini. Semoga cuaca yang baik ini akan memudahkan dan juga melancarkan lagi apa sahaja aktiviti-aktiviti yang akan bis kita lakukan ya. Baik, ingin kita kongsikan juga di sini pusat vaksinasi Temburong akan yang dibukakan ya kepada orang ramai pada ketika ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar daerah Temburong, yang mana dibukakan bermula pada pukul 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan akan disambung semula pada 1.45 pagi hingga 3.30 petang setiap hari ya, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu. Dan sementara itu bagi waktu operasi, bagi perkhidmatan vaksinasi slot-slot tambahan di kesemua pusat vaksinasi bagi daerah Temburong, pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong setiap hari Isnin, Khamis dan juga Sabtu ya, dibukakan pada pukul 11 pagi hingga 12.30 hari. Dan sementara itu pada sebelah petang, 3 petang hingga 4.30 petang sahaja. Itu bagi perkhidmatan vaksinasi slot-slot tambahan bagi yang tidak mempunyai BruHIMS dan juga BruHealth ya. Jadi sekali lagi pada orang ramai yang mungkin mempunyai tempahan-tempahan bagi vaksinasi ini, supaya bis kita dapat memastikan ataupun mengemaskini BruHealth bis kita dan juga memastikan tempahan-tempahan bis kita itu pada tarikh yang betul dan juga tepat ya. Baik, untuk seterusnya Auda, kita ingin kongsikan satu bahan dalam pendekatan rakan setugas kita baru-baru ini. So, itu apa kata kita saksikan bersama bahan yang akan dikongsikan oleh rakan setugas kita Siti Zawati. Kita saksikan bersama. Jari jemarinya yang halus bergerak lembut, memastikan benang sentiasa bertaut, umpama kasih yang tak terlerai. Dengan cangkuk antara jari seakan-akan mengemudi curahan kreativiti yang sudah terpatri di mindanya. Namun gerakan itu perlu ditekuni agar mampu mencipta sesuatu yang baru bagi sebahagian orang yang menghargai hasil kraft tangan daripada berbenang sama ada menggabungkan kesemuanya. Seperti yang kita ketahui, mengait ialah salah satu aktiviti mencipta pabrik dengan menggunakan benang kait dan jarum kait. Seni kroset pula perlu ada kemahiran mengait dengan menggunakan jarum sahaja. Untuk kroset ini ada dua elemen, benang kait dan jarumnya. Ianya memerlukan kemahiran, kreativiti dan kesabaran kerana bukan mudah sebenarnya untuk menjadi seorang kroseter yang mampu mencipta hasil yang menarik dan berkualiti. Ya, Auda, alhamdulillah pada kali ini saya tertarik dengan hasil kroset di laman Instagram kakak.kroset yang telah pun menghasilkan pelbagai produk seperti patung, kopiah, alas meja, kasut dan bermacam-macam lagi ya. Memang cukup unik kalau Ketani lihat. Jadi pada kali ini kita akan bersama dengan beliau, itu Dayang Farhana binti Haji Taha, yang akan mengongsikan dengan lebih lanjut lagi apakah aktiviti yang beliau buat pada masa ini. Silakan. Seni kait yang mula saya buat dulu ialah alas meja, scarf dan bag handphone lah dulu. Dari kesemua seni kait yang saya buat,
Yang paling susah dibuat ialah kasut bayi ataupun kasut orang dewasa lah. Sebab ia mesti kiraan yang sama. Itulah kadang-kadang indah sama paksa buka lagi. Itulah yang membuat yang paling mencabar lah. Belajar mengait menjarut benang ini daripada YouTube dan ibu saudara saya. Pengalaman sepanjang membuat seni kait adalah yang menyeronokkan dan meningkatkan kreativiti saya dalam membuat pelbagai seni kait. Masa membuat mas dalam 20 ke 25 minit sahaja. Ikutlah kalau tiada tersalah kira, insyaAllah 20 minit itu siap sudah tu. Cabaran buat masa ini adalah apabila membuat kesalahan ketika mengira sulaman waktu sedang membuatnya. Kita terpaksa buka semula dan membuatnya semula. Masa ini tempahan orang yang kebanyakannya adalah mas extender, mas, anak patung, topi dan sebagainya. Inisiatif saya pada masa ini mengambil upah menjarut benang dan membuat mas extend, anak patung dan sebagainya. Aktiviti pada masa ini saya membuat tempahan, menyulam ataupun menjarut benang. Ya, Alhamdulillah Auda, seperti yang dapat kita lihat tadi sesuatu seni yang memupuk kesabaran dan juga membina kreativiti untuk petani menghasilkan sesuatu produk tersebut dan boleh dinikmati sama ada untuk kegunaan sendiri maupun untuk dijual. Selain daripada itu, ia boleh menjadi satu sumber pendapatan untuk mereka yang meminatinya. Jadi mudah-mudahan kepada mereka yang berniaga akan dipermudahkan dan akan dimurahkan rezeki bis kita dalam negara Ketani yang tengah berdepan dengan gelombang kedua COVID-19. Mudah-mudahan apapun jua usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.